Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghammah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihad hatta ataahu Allahu al-yaqin. Amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jalla fil kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh barakah dan mulia ini. Allah Subhanahu wa taala letakkan saya dan tuan-tuan bersama di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua di dalam bulan yang mulia ini. Jadi tuan-tuan yang mulia, air ni kena letak tepi. Dia biasa kita ceramah, kita buka minum dia. Nanti terminum. Okey. Lagi satu dahaga tengok ni kan. Baik. Jadi oleh kerana kita masuk bulan puasa, maka saya nak sambung, kita buka kepada bab puasa lah. Seperti kebiasaannya, kita masuk buka bab puasa. Kita kaji hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa. Jadi bab puasa, kalau kita tengok dalam buku ini yang warna kuning, dia ada dua kan terjemahan, hitam dengan kuning. Kalau buku warna kuning, bab puasa adalah bab yang ke-32, muka surat kitab puasa. Dia kitab puasa muka surat 130. Ya. Dan bermula dengan hadis Abi Hurairah ni 184. Tapi saya tak nak masuk bab sinilah. Sebabnya kita dah pernah syarahkan hadis ni pada, saya tak ingat dah setahun yang lalu ataupun 2 tahun yang lalu. Kemudian kita sampai kepada bab yang ke-33 pun saya nak langkau. Kemudian ada bab yang 34. Sebab kita dah bab 33 pun kita dah habis ketika tu. Ada, kalau nak tengok, kita boleh tengok siaran ulangan dekat page Mishkah lah. Jadi saya nak masuk kepada bab yang ke-34 lah, muka surat 140. Kalau ada buku bab 34. Kalau bukunya hitam, apa nama, santai ni, buku santai ni, santai ilmu tradisi ni ke surat 115, kita usia bab 5. Hadis yang bermula dengan 184 tu betul lah. Jadi hadis tu puasa yang paling utama bab 34. Muka surat berapa, Haji? Muka sana bab 34, tapi sini ada bab-bab. Okey, hadis 203. Tapi hadis berapa? Hadis 203. 203 muka surat Abdullah bin Amr bin As 125. Jadi yang ada ni, yang ini yang kuning 140, tapi yang apa ni, yang hitam tu 125. Hadis yang 203. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada pertanyaan boleh tulis. Baik, boleh tulis, passing kat depan. Nanti kita punya assistant bagi ke sini. Okey, bab puasa ni mungkin ada yang ramai yang nak tanya, jadi tulis, boleh tanya. Okey, senang kan tulis. Kadang malu orang nak tanya, jadi tulis ke depan bagi senang. Tulis kat kertas. Jadi puasa yang paling utama daripada hadis yang 203. Kita baca hadis ni panjang. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma katanya, ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anni aqul, telah diberitahukan, Nabi pernah diberitahukan, ukhbira an-nabi, Nabi pernah diberitahukan bahwasanya aku pernah berkata, wallahi la asumanna an-nahar
wa la aqumanna al-laila ma 'ishtu. Wallahi, kata siapa ni? Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dia pernah kata kepada Nabi. Dia kata, wallahi, aku akan berpuasa pada siang hari. La asumanna an-nahar, pada siang hari aku akan berpuasa berterusan. Wala aqumanna al-lail, dan aku akan malamnya sepanjang-panjang malam. Aku akan peruntukkan kebanyakan waktu malam tu untuk qiyamul lail. Selama hayat masih dikandung badan, ma'ishtu. Nampak tak? Ini siapa yang kata ni? Kan ada hadis satu pernah sampai 3 orang, salah satunya dia ni lah, Abdullah bin Amr bin al-As, salah seorang yang nak puasa sepanjang-panjang hari, sepanjang-panjang tahun, kemudian nak qiyam sepanjang-panjang malam. Maka kata Nabi SAW, nampak kat sini, hadis ni penting walaupun dia dalam bab puasa, tapi dia memberi satu guideline kepada kita yang gairah untuk beramal. Ataupun kita pernah tengok ada orang gairah untuk beramal. Dia suka beramal. Dia sampai satu tahap iman dia punya tinggi, kemungkinan dia pergi motivasi mana-mana, ataupun dia khuruj kalau istilah tabligh. Iman dia tinggi, jadi dia nak cari amalan yang amalan yang banyak. Dan kadang-kadang amalan-amalan tu yang dia nak cari yang rare. Yang lebih daripada orang lain buat. So apa panduan Nabi dalam hal ni? Kan kita tengok kadang ramai, kenapa orang kadang-kadang zikir sampai nari-nari? Sebab dia nak cari benda yang lebih daripada orang lain yang boleh buat. Kenapa zikir sampai melompat-lompat? Sebab zikir biasa ni dia rasa dah biasa sangat, so dia nak melompat-lompat. Kenapa dia nak pelbagai lah isu. Kenapa nak zikir misalnya? Kerana zikir yang biasa ni dia dah rasa biasa dah. Dia nak lebih daripada orang lain. Dia nak tambah lagi amalan-amalan yang lain. Dia nak buat benda-benda yang rare sebab iman tengah tinggi ni. Kalau iman tinggi lah. Ada orang bukan iman tinggi pun, memang saja nak buat yang rare, nak pandang, nak tengok, nak buat benda-benda yang rare. Benda-benda yang sunnah tak pernah buat pun, kan? Okey, so ini guideline Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, kata Nabi, bila Nabi dengar macam ni daripada Abdullah bin Amr bin al-As, maka kata Nabi, antal ladzi qulta dhalik, kamu ke yang pernah cakap macam ni? Maka aku pun kata Abdullah bin Amr bin al-As, faqultu lahu qad qultuh bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Aku yang berkata begitu wahai Rasulullah, demi jiwa engkau dan mak aku. Maksudnya betul lah tu. Betul lah aku lah yang kata macam tu wahai Rasulullah. Qala, maka kata Nabi SAW, tengok Nabi nasihat kepada Abdullah bin Amr bin al-As ni, qala fa innaka la tastati'u dhalik, sesungguhnya kau takkan mampu buat macam tu. Sekarang mungkin mampu, tapi satu masa kau takkan mampu. Lalu Nabi bagi gantian kepada perkara yang dia nak buat tu. Yang ini adalah uslub, kita panggil uslub dakwah, ataupun uslub menegur. Apabila kita nak tegur satu-satu amalan masyarakat, maka tak cukup dengan teguran, kita kena gantikan, bagi tahu apa amalan yang sebetulnya. Misalnya apabila kita nak katakan bahawasanya misalnya kita nak katakan ada apabila orang solat tarawih, maka dia terus bismillahirrahmanirrahim. Dia takbiratul ihram, dia terus bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Katanya panjang kalau doa iftitah, lambat nak buat 40 rakaat. Ada ke 40 rakaat, 20 rakaat. Maka kita katakan macam ni tak sunnah. Bila kita katakan macam ni tak sunnah, sebab sunnah Nabi ialah baca doa iftitah. Lalu kalau kita berhenti sakat situ saja, habislah. Orang pun kata tak apalah, tak sunnah pun tak apalah. Tapi kita gantikan, kita bagikan amalan lain. Iaitulah yang kita baca sekarang ni memang panjang, tapi ada amalan iftitah yang pendek, yang mana ia adalah sunnah juga. Bagaimana? Yang kita pun dah hafal lah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran subhanallah bukratan wa asila. Sampai situ je. Maka kita bagi yang ini, maka orang boleh amal. Dalam hadis Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah solat, kemudian ada satu orang lelaki baca ni dalam solat ketika iftitah. Maka selepas solat, Nabi pun tanya, siapa yang baca ni? Dia kata, aku baca. Sesungguhnya aku sangat takjub ketika mana bacaan ini dibaca, maka terbukalah langit yang luas untuk menerima amalan ini. Subhanallah. Begitu juga apabila kita katakan jangan zikir
mufrad, contohnya Allah sahaja, atau zikir hu contohnya kan, ia adalah bukan sunnah, maka kita kata jangan terhenti kat situ. Maka kita kata ada zikir yang sunnah, yang besar fadilatnya, kita bagi tahu subhanallah begini, Allahu akbar dan berbagainya. Ini uslub, kita panggil uslub berdakwah. Apabila kita melarang sesuatu, maka kita bagi kepada benda yang lain. Subhanallah. Tengok uslub Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Abdullah bin Amr bin Al-As? Kata Nabi fasum wa aftir. Puasa kemudian kena buka. Maksudnya satu puasa selang-seli. Satu hari puasa, esok tak puasa. Waqum wa nam. Kamu bangun kemudian kamu tidur. Maksudnya waktu malam tu jangan jaga saja. Kena ada peruntukan untuk waktu tidur dan peruntukan waktu untuk qiyam. Kemudian kata Nabi wasum minasyahri thalathata ayyam, ataupun puasalah dalam sebulan 3 hari. Sebab dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Amr bin Al-As ni dia kata apa? Wahai Nabi, aku mampu lebih daripada tu. Bila Nabi kata apa? Wasum minasyahri thalathata ayyam ni, bila Nabi kata apa? Puasa sebulan 3 hari, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku mampu lebih daripada tu. Sebab itulah kata Nabi, puasalah Isnin dan Khamis. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku mampu daripada tu. Aku mampu lebih daripada tu. Lepas tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa Daud, iaitu sehari puasa, sehari berbuka. Maka ketika itulah puasa yang dilakukan adalah tak boleh puasa yang terbaik. Kalau lebih daripada tu adalah puasa yang khilaf daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa innal hasanah bi asyri amsalha, sesungguhnya satu kebaikan itu digandakan 10 kali. Wa dzalika mislu siyamid dahri, dan begitulah seolah-olah ianya adalah puasa siyamud dahri, puasa sepanjang tahun. Walaupun kita puasa 3 hari sepanjang bulan, tetapi ia digandakan seolah-olah puasa sepanjang tahun. Okey. Kemudian hadis yang seterusnya. Ini saya ringkaskan je lah, supaya tak panjang sangat hadis ni. Sebelum tu kita nak berhenti pukul berapa ni sebab kita dah start lambat. Lebih tu kau apa? 12.59 tadi 9. Oi, kita kena tanya orang ramai ni. Nema lenguh pinggang. Saya dulu waktu tak sakit pinggang, saya hentam je, bedal je. Tapi bila dah ada kena sakit pinggang ni, kita pun barulah merasa orang tua ni sakit pinggang kan. Duduk pun sakit, diri pun sakit. Okey, pukul berapa ni? Nak berhenti 12.30 ke tak? 12.30 kita berhenti insya-Allah. Kemudian hadis seterusnya, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba siyami ila Allah siyamu Daud alaihi salam. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, hadis yang lebih kurang sama, sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah puasa Daud, iaitu puasa selang-seli. Sehari puasa, sehari tak puasa. Jadi bila puasa selang-seli ni tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, kadang-kala jatuh yang pada hari Jumaat. Sedangkan hari Jumaat itu adalah nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil Jumaah. Dalam riwayat Bukhari Muslim juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk berpuasa pada hari Jumaat. Maksudnya larangan ini ialah kita puasa tunggal hari itu saja. Kita tak puasa sebelum atau selepas. Kalau puasa Khamis, Jumaat tak ada masalah. Tapi kalau puasa Jumaat saja, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Yang ini muttafaqun alaih, semua ulama sepakat. Adapun puasa hari Sabtu, yang ini khilaf. Tapi Jumaat ni ialah larangan Nabi. Tapi kalau kita puasa Daud jatuh hari Jumaat, tak ada masalah. Tidak ada masalah, terkeluar daripada bab ini. Okey. Wa ahabba salati ila Allah salatu Daud alaihi salam, dan cinta solat yang paling dicintai. Maksud solat kat sini adalah solat apa? Solat sunat. Solat sunat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah solat Daud juga, seperti mana solat Nabi Daud alaihi salam, iaitu kana yanamu nisful lail wa yaqumu thuluthuh wa yanamu sudusuh wa kana yasumu yawman wa yuftir yawman. Bagaimana cara dia? Iaitulah
beliau tidur separuh malam, kemudian sepertiga malam bangun, ya, kemudian solat qiyam dan sebagainya, dan 1/6 lagi untuk tidur kembali. Itu adalah sunat. Sebab tu Nabi sendiri, Nabi akan tidur, kemudian bangun qiyamul lail, kemudian Nabi akan tidur balik. Kemudian baru akan Nabi tapi kalau kita tidur balik, gamaknya subuh pun habis. Betul tak? Saya dulu pernah juga try melainkan kita tidur pergi masjid, baring kat masjid kalau boleh lah. Ada orang tengok baring kat masjid saja dia dah marah dah. Saya pernah kena marah. Saya baring kat masjid kan, saya baring siap bawa bantal kan, iktikaf kan, siang pula tu datang orang marah, jangan, kalau nak baring jangan marah, kalau nak baring jangan baring guna bantal. Saya kata kalau tak baring guna bantal, kalau keluar Leo kotor pula masjid. Betul juga dia kata. Lalah tak apalah. Ya, okey, baik. Jadi tuan-tuan, itulah memang itu kaedah dia. Nabi akan tidur kembali, Nabi akan baring sehinggalah nanti Bilal datang untuk kejutkan Nabi SAW. Sebab rumah Nabi sebelah masjid. Kalau rumah tuan-tuan yang jauh tu payahlah, tak ada orang masjid pun nak kejut. Ini cantik tuan-tuan kan? Macam bagaimana Nabi kan. Kita kadang-kadang tak lama tak pergi masjid, lagi orang masjid tanya, Tuan Haji mana lama tak pergi masjid? Subhanallah. Perkataan tu saya suka nak dengar. Tapi kita jangan bila perkataan tu jangan dia ni nak kira nak tengok aib orang aja kan. Kita maklum lama tak nampak masjid ni, sibuk dunia ke. Kita ambil tu positif. Saya selalu kena gitu kadang. Kadang kita pergi masjid, kita tak main solat. Jadi orang ambil berat pasal kita dah lama kita tak pergi masjid. Moga-moga nanti Allah Subhanahu Wa Taala depa ni lah yang cari kita waktu dekat syurga. Mana? Dia tu dulu sama-sama solat dengan kita. Sebab sahabat yang baik dia boleh bagi syafaat kepada sahabat yang mereka yang masuk neraka, syafaat orang beriman. Dia boleh keluar sehinggalah dia berhujah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kami berpuasa sekali, qiyam sekali, buat aktiviti sekali. Mana sahabat kami ni kemudian diberikan kebenaran untuk keluarkan sahabat-sahabat mereka ni daripada neraka. Subhanallah, moga-moga sekalilah tu kita ni. Hadis yang seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalath. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Abi Hurairah kata ya. Abi Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan. Abi Hurairah kata khalili, kekasih aku. Abi Hurairah kata kekasih aku. Manakan tidak Abu Hurairah menganggap Nabi SAW kekasih, dan semua para sahabat menganggap Nabi sebagai kekasih mereka. Manakan tidak Abu Hurairah menganggap Nabi ini sebagai kekasih dia, sedangkan Nabi SAW sangat mengambil berat akan perihal Abi Hurairah. Walaupun Abi Hurairah ni lambat Islam. Dia Islam pada perang Khaybar tahun ke-7 selepas Hijriah. Dia lambat Islam dan dia bersahabat dengan Nabi, dan dia lambat Islam dan dia orangnya ashabus sufah, orang yang miskin. Dia tidak ada rumah, dia tidak ada siapa-siapa. Dia duduk dekat masjid, tidurnya di masjid, ya, dan makannya dia kata apa? Sahibtu Nabi sallallahu alaihi wasallam limal ibatni. Aku berkawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahabat supaya perut aku dipenuhi. Tuan, kita akan ingat ketika mana kita dulu waktu susah, orang bagi makan dekat kita. Kita akan teringat detik-detik itu. Sebab itulah kita anggap mereka ni, Abu Hurairah menganggap Nabi ni sebagai kekasihnya. Dan Abi Hurairah kata apa? Rasulullah wasiatkan aku tiga perkara. Dan wasiat ini juga terpakai kepada semua kita, bukan kepada Abi Hurairah saja. Apa benda tu? Siyamu thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 kali setiap puasa 3 hari pada setiap bulan. Wa raka'atai duha, ni kita panggil ayyamul bait, puasa 3 hari ini. Kemudian 2 rakaat duha. Jangan tinggal 2 rakaat duha. Cumanya duha ni bila mulanya? Duha ni mula apabila terbit matahari. Cuma apabila mula-mula terbit matahari, sebahagian ulama dia mengatakan itu adalah solat waktu solat isyraq. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kata itu pun duha juga. Tetapi dia kata awal permulaan duha. Tak kisahlah perbezaan nama tu tidak ada isu. Tetapi di sana ada fadilat. Siapa yang duduk dekat masjid ni, terutamanya orang-orang yang dah tidak ada qaraja,
ataupun Sabtu Ahad. Paling-paling kurang Sabtu Ahad kita peruntukkan masa lepas solat subuh, duduk dekat masjid lama-lama sampailah terbit, sampailah waktu syuruk. Jadi 12 minit lepas waktu syuruk tu dia adalah waktu isyraq. Dan waktu isyraq ni tak lama, 10 minit ke 15 minit sahaja. Jadi kalau sekarang waktu syuruk pukul 7, 10 minit. Jadi 7.10 ke 7.5 minit. 7.15 tu dah masuk waktu isyraq. Solat dekat masjid, pahala dia kana ka hajri umrah, kana ka ajri haji wa umrah tamatan. Kata Nabi, seolah-olah pahalanya seperti orang melakukan haji dan umrah secara sempurna. Super besar pahala tu kan. Pahala ni dapat pahala ni lebih besar daripada solat di Masjidul Baqi'. Baqi' pula. Masjid Quba dekat Madinah. Sebab Masjid Quba kat Madinah dapat pahala umrah aja. Dapat pahala umrah. Man tatahharra fi baitihi thumma ata Masjidil Quba fa shalla fihi rak'atain fakana ka ajri umrah. Siapa yang ambil wuduk daripada rumahnya, pergi ke Masjidil Quba, kemudian solat 2 rakaat, maka dapat pahala umrah. Tapi siapa yang solat subuh berjemaah, kemudian dia tunggu, summa jalasa yadhkurunallaha hatta tatla' asy-syamsi, kemudian dia duduk, dia baca Quran ke, dia berzikir ke, sehinggalah naik matahari, kemudian fa shalla rak'atain, 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji sekali. Jadi jangan terkejut bila mana dekat padang mahsyar nanti buka-buka buku catatan, 1000 kali haji sempurna, umrah 1000 kali. Bagi yang tak mampu pergi haji lagi, yang tak cukup duit lagi, dan yang tak dipanggil-panggil lagi, maka amalkan amalan ini. Dan yang semualah, bukan yang tak pergi haji lagi. Hadis yang seterusnya, belum lagi, kira nak cepat je. Wa an utira qabla an anam. Yang ketiga, dan solat witir sebelum tidur. Tuan-tuan, ini yang kita jarang buat. Kalau mazhab Hanafi wajib. Mazhab Hanafi wajib solat witir. Tetapi Ramadan kali ini, hari ini, kita mulakan, niatkan untuk malam ini, jangan kita pernah tinggalkan witir. Dan jadikan Ramadan ini adalah sebagai madrasah kita untuk amalkan witir. Tuan-tuan, witir Nabi tak pernah tinggal walaupun dalam keadaan safar. Waktu solat qabliyah, ba'diyah tu Nabi tinggal kadang-kadang dalam keadaan safar. Tapi solat witir Nabi tak pernah tinggal, menunjukkan ia sangat penting. Sangat penting. Bahkan innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah tu ganjil dan menyukai perkara yang ganjil, menyukai witir. Jadi tuan-tuan, witir ni macam mana? Witir ni sebaik-baiknya kalau dalam Ramadan ni kita solat bersama dengan imam sampai habis. Kata Nabi SAW, siapa yang solat, man qama ma'a imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail kullah. Barang siapa yang solat bersama imam hinggalah imam tu selesai, maka ditulis baginya pahala solat sepanjang-panjang malam. Pahala dia sama dengan orang yang solat jemaah isyak secara berjemaah di masjid, kemudian solat subuh juga secara berjemaah di masjid. Ditulis pahalanya sebagai qiyamul lail sepanjang malam. So kalau kita buat dua-dua tu, kita dapat dua-dua. Masya-Allah, ni pahala ni bulan Ramadan ni. Sebab itulah Ramadan ni bulan rahmat. Jadi kita kena solat sampai, sayangnya saya tengok kadang-kala di masjid ataupun di surau, di surau lah selalunya yang buat 8 rakaat, yang kira buat 20 rakaat tu memang separuh tu dia akan berhenti lah kan, dah 8 dia akan keluar. Memang dia sibuk lah, kita sibuk ke apa ke. Tapi kalau yang, ataupun dia ambil pandangan 8 ke, tapi yang buat 8 ni kadang-kadang bila nak witir dengan imam, dia cabut. Dengan iktikad bahawasanya aku nak buat qiyamul lail, so the best qiyamul lail ialah di akhir sekali di waktu malam. Memang betul, the best qiyamul lail ialah akhir sekali sebagai penutup. Selepas qiyamul lail semua, kita pun buat witir sebagai penutup. Tetapi jangan dilupa ganjaran solat solat tarawih ni bersama imam sehingga selesai. Sebab tu, jadi kalau solat tarawih bersama imam, maka buat solat witir sekali bersama imam, ataupun pakat dengan imam, kita buat witir lah malam ni kalau boleh lah. Ya, okey. Dan tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau dah witir awal-awal malam, maka
tidak perlu witir ketika qiyamul lail. La witrana fil lailah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian hadis yang seterusnya, an Muhammad bin Abbad bin Ja'far qala, daripada Muhammad bin Abbad Ja'far qala, sa'altu Jabir bin Abdullah, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, anhan nabiyyu an saumi yaumil jumu'ah. Ini yang kita kata tadi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada puasa hari Jumaat. Puasa tunggal ya. Tak boleh. Tapi kalau jatuh puasa hari Jumaat tu ialah puasa yang ada fadilat besar, ya, maka dibolehkan, tidak ada masalah. Ada sebahagian yang kata tidak boleh, maka pandangan itu tak tepat. Masa contohnya puasa apa? Puasa apa yang ada fadilat dia besar? Puasa 10 Zulhijjah. Jatuh hari Jumaat, boleh tak puasa? Boleh. Maka boleh. Seterusnya, hadis yang seterusnya, Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa an yasuma yauman qablahu aw ba'dahu. Sama, janganlah kalian puasa khususkan hari Jumaat, melainkan puasa sehari sebelum atau sehari selepas bersama-samanya. Kemudian hadis yang seterusnya, kita nak masuk kepada bab Lailatul Qadar lepas ni. Moga-moga kita belajar bab Lailatul Qadar, kita akan diberi rezeki untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Sebelum itu, Abi Ubaid Maula Ibnu Azhar qala syahidtu al-Eida ma'a Umar bin Khattab faqala hadani yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamihima yaumul fitri kum min siyamikum wal yaumul akhir ta'kulu min nusukikum. 2 hari pendeknya, secara pendeknya 2 hari Nabi larang daripada berpuasa, iaitulah hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha, kerana itu adalah waktu untuk bersuka gembira, bermakan-makan, berjumpa-jumpa, bertajamuk, buat kenduri, makan. Oh ya Allah, seronoknya. Tahun ni insya-Allah kita boleh kumpul-kumpul balik. Amin. Moga-moga tak adalah tak boleh balik kampung lagi dah. Kita nunggu-nungguan nak balik kampung. Kita pun nak balik kampung. Moga-moga tahun ni tidak ada isu lah. Okey, hadis yang seterusnya, an Abi Sa'id Al-Khudri qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumin yaumin. Sama juga hadis yang sama. Jadi kita langkaulah. An Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang last dalam bab keafdalan berpuasa sunat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajahu 'anil nari 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa sehari pada saat dia keluar berjihad di jalan Allah, maka Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh jarak perjalanan 70 tahun. 70 kharifan, 70 tahun. Maka dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang kita tidak ada jihad. Kalau ada jihad, memang jihad. Jadi kita boleh kiaskan jihad ini kemungkinan adalah jihad talibul ilmi, menuntut ilmu, susah payah keluar jauh-jauh kan. Bersusah payah menuntut ilmu, contohnya ada syekh datang dari jauh, kita pun pergi. Ataupun kita katakan kita bekerja, jihad juga tu, jihad untuk nak, tapi ini jihad fisabilillah lah. Yang ini kita katakan moga-moga termasuk jugalah kerja berat, kerja yang sangat berat, tetapi dalam puasa. Tapi kita ingatkan sabdaan Nabi ni sebab dia punya elah dia sama. Sebab dia sama ialah susah. Orang yang keluar fisabilillah, maka dia akan berhadapan dengan masyaqqah yang besar. Musafirnya yang dengan bertemu dengan musuhnya dengan sebagainya. Maka barang siapa yang berpuasa, Allah bagi ganjaran jauhkan daripada neraka 70 kharifan, 70 tahun. Tapi kena ingat, di sana ada hadis bahawasanya Nabi dalam keadaan musafir, lalu ada sebahagian orang yang buka puasa dan sebahagian orang lagi yang tak buka puasa. Yang tak buka puasa ni lemah lonlai lah, tak larat nak buat apa-apa. Dan yang buka puasa ni, depa ni lah yang kuat, pergi dirikan kemah, pacakkan kemah, khidmat orang-orang lain. Maka kata Nabi, zahaballah al-muftiruna bil ujur. Maka dapatlah orang-orang yang buka puasa ni dengan ganjaran yang besar. Nampak tak? Ada ketika dalam keadaan musafir buka puasa lebih afdal. Iaitulah apabila
ada keperluan yang mendesak untuk kita buat, macam contohnya orang tadi itulah, nak bantu nak buat kerja ni, seperti itulah yang berlaku pada perang Badar, pada perang Badar berlaku pada bulan Ramadan. Begitulah Fathul Makkah juga berlaku dalam bulan Ramadan. Tetapi kata sahabat, kami buka puasa. Nampak? Kami buka puasa. Tapi dia berpuasa dulu sampai dah dekat dah Nabi suruh buka puasa. Kemudian dah bertemu dengan musuh, Nabi kata semua buka puasa supaya dan makan, supaya ada kekuatan untuk melawan musuh. Ada orang pergi pakai kadang dalil ni, dia kata bulan puasa ni kita ada soalan. Okey. Passing je lah kali, passing je. Okey, tak apa. Bagi je. Kumpul. Tak apa. Faham, saya faham. Okey. Saya biasa. Okey. Jadi ada orang yang kata begitu, kan? Ada orang yang ada orang yang dia pakai dalil ni, lalu dia pun buat juga jom kita bulan puasa ni kita buat program macam-macam berat-berat, sedangkan benda tu boleh tangguh malam dan sebagainya. Ataupun pekerja ni minta, tuan boleh tak saya bulan Ramadan ni saya tak nak buat kerja siang, saya nak buat kerja malam. Nabi pun Nabi pun padahal boleh kalau tukar shift malam. Nabi pun perang bulan puasa, kan? Nabi pun buka Fathul Makkah bulan puasa, contohnya, kan? Jadi kita katakan dalil tu tak apa kena. Sebab Nabi memang perang bulan puasa, tapi Nabi buka akhirnya. Tak pernah Nabi berperang dalam keadaan berpuasa. Sebab itulah dalam keadaan safar pun Nabi pernah tengok orang yang sampai terjatuh, orang main payung-payung, percik-percikkan air, pensan. Sebab apa? Sebab penat sangat puasa dalam keadaan musafir. Sebab tu Nabi kata laisa minal birri as-shaumi fis safar. Tak bagus puasa dalam keadaan musafir. Tapi kalau kuat, afdal puasa. Kalau tak ada keperluan yang mendesak untuk kita buat kerja keadaan musafir tu, afdal puasa. Okey, baik. Jadi hadis yang bab Lailatul Qadar, kita akan mungkin berhenti dengan bab Lailatul Qadar, ataupun kalau ada masa sikit dengan sambung iktikaf, bab iktikaf. Moga-moga dengan bab ni kita dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manam fi sab'il awakhir. Kata Abdullah ibn Umar, surat 144, An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, katanya sesungguhnya ada satu orang lelaki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi nampak Lailatul Qadar pada sab'il awakhir. Pada bila, tuan-tuan? Pada 7 hari terakhir. Pada 7 hari terakhir. Nak kira 7 hari terakhir ni macam mana? Adakah start daripada malam ke-20? Tak, dia kena start kalau puasa tu 28 hari, maka 28, 27. Dia start daripada situlah. Dia nampak pada 7 hari terakhir pada bulan Ramadan. Lalu Nabi pun bersabda, aku pun sama. Nabi kata ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Aku pun nampak benda yang sama dalam mimpi aku. 7 hari terakhir, 7 malam terakhir turunnya Lailatul Qadar. Aku melihat bahawa mimpi kalian bertepatan dengan 7 hari terakhir bulan Ramadan, sama macam mimpi aku. Oleh kerana itu kata Nabi, faman kana minkum mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Barang siapa yang nak mencarinya, maka carilah pada 7 malam yang terakhir. Namun di sana ada riwayat juga 21, ada pandangan yang mengatakan Lailatul Qadar ni pada malam 21. Ada yang kata pada malam 23, ada yang kata pada malam 25. Dan pandangan yang paling tepat, yang paling kuat, bukan paling tepat lah, yang paling kuat berdasarkan dalil seperti mana diriwayatkan Ibn Abdullah bin Abbas, ialah pada malam 27. Tapi boleh jadi tak bertukar-tukar hari. Ada di sana ada pandangan ulama yang mengatakan boleh bertukar-tukar hari. Dia tak semestinya hari yang sama, malam 27 sahaja.
Tetapi yang penting ialah kita hidupkan 10 malam terakhir pada malam Ramadan. 10 malam terakhir tu maka start dengan kita buat kita iktikaf, kalau boleh iktikaf lah. Kalau tak boleh iktikaf, kita iktikaf dekat rumah. Saya dah beli stiker masjid surau, saya tampal dekat satu bilik surau. Tahun ni tak boleh iktikaf ke tak? Tak boleh kan? Iktikaf lah kat rumah. Boleh. Maksudnya iktikaf kat rumah tu kita asingkan daripada laki bini. Takut-takut bila duduk laki bini ni tambah muda-muda tak jadi. Nak bangun pun tak boleh. Ikutlah kebijaksanaan tuan-tuan. Di sana ada pandangan, ketika Covid dulu pun ada pandangan yang ramai ulama mengatakan bahawasanya boleh iktikaf di rumah sendiri. Buat tempat yang khusus, bilik yang khusus untuk kita iktikaf, dan kita jadikan sebagai kita memencilkan diri untuk ibadah malam hari, insya-Allah. Okey. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharru lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir. Daripada Aisyah katanya, carilah Lailatul Qadar pada bila tuan-tuan? Pada malam yang witir, ganjil. Nampak Allah suka witir. Allah bagi Lailatul Qadar pun pada malam witir. Allah turunkan Lailatul Qadar pun pada malam witir. Malam witir 21, 23, 25, 27 dan 29. 10 malam terakhir tu memang kita sungguh-sungguh buat amalan, tetapi malam witir bertambah-tambah sungguh. Malam 27 jangan tidur. Maksud jangan tidur tu kalau boleh kita purun sungguh-sungguh. Tuan-tuan, sebab itulah dekat Mekah, Madinah, kalau malam 27 paling ramai orang. Hotel nak book yang terus sebelah tu sampai 50,000 kadang-kadang satu malam. Bayangkan 20,000 orang sanggup. Orang kaya ada duit, tak apalah, dia gunakan duit kekayaan dia untuk nak buat ibadat, baguslah dia pergi sana, tak ada apalah. Tapi jangan ada duit tak bayar hutang pergi Mekah. Itu masalah. Ramai orang macam tu. Jiran sebelah rumah lapak pun lantak pergi lah kan. Okey. An Abi Sa'id, hadis yang seterusnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awsat min Ramadan fa'takafa amman. Nabi SAW mula-mula Nabi tidak diberitahu bahawasanya malam Lailatul Qadar adalah berlaku 10 malam terakhir. Bila belum diberitahu, Nabi pun iktikaf mula-mula start 10 hari ke yang tengah-tengah. Hari yang ke-10 sampai hari yang ke-20. Faham kan? 10-20. Kita dah sekarang ni Ramadan yang ke-7. Lagi 2 hari masuk fasa kedua. Lalu hatta idza kanat lailatu 21, sehinggalah pada malam ke-21, yang mana wahiyal lailatul lati yakhruju min sabihatiha min i'tikafiha, yang mana pada biasanya dialah sehinggalah pada malam itu, kata Nabi, waqad ra'aituni asjudu fi ma'in watin. Pada malam yang itu 21 tu aku melihat dalam mimpi aku sujud pada air dan tanah. Air dan tanah pada paginya. Sebab apa? Hujan. Sebab hujan. Faltamisuha fil ashril awakhir, maka carilah pada 10 yang terakhir. Waltamisuha fi kulli witrin, dan sungguh-sungguh pada malam witir. Qala famatarat sama'u tilkal lailah, dan turunlah hujan pada malam itu. Sebab itu ada pandangan ulama kata apa? Malam 21 based on hadis ni. Sebab malam 21 ni malam 21 Nabi nampak. Nabi nampak dalam mimpi dia bahawasanya hari tu hujan, tanah basah. Kemudian hari itu adalah hari yang Lailatul Qadar, dan memang berlaku pada malam itu hujan. Kemudian wa kana al-masjidu ala arish, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malam itu ialah malam yang arish lah, basah lah. Fa waqafa al-masjidu fa absarat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jabhatin atharul ma' wa tin. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, aku nampak
dahi Nabi SAW ada bekas air dan juga tanah daripada subuh 21. Ya. Jadi oleh kerana itu pandangan ada yang kata 20 malam Lailatul Qadar adalah malam 21. Ya, based on hadis ini. Okey. Selesai. Iktikaf. Ada 2 hadis sahaja, 3 hadis. Ada nak tanya tuan-tuan? Tak ada Itu terus iktikaf. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashr al awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan sehinggalah meninggal dunia. Lalu selepas Nabi meninggal dunia, orang perempuan isteri-isteri Nabi pun beriktikaf di masjid, Masjidun Nabawi. So apa hukum orang perempuan iktikaf di masjid pun sunat. Sunat juga. So yang pegang masjid-masjid ni sediakan juga tempat iktikaf untuk wanita kalau dibolehkan, dan pastikan ada orang jaga, bahaya. Kalau masjid yang buat program iktikaf tu mesti ada penjaga, gilir-gilir kan, ada orang jaga. Orang muda, bagi orang muda dia memang suka jaga malam, dia memang jaga bawa kayu ke bawa apa ni, bawa panah ke. Kalau ada orang-orang ni dia pun boleh kejor. Macam di Masjid Sri Petaling, saya biasa kadang duduk kat sana dulu zaman belajar, bila tak boleh balik kadang pergi sana. Dan depa malam kan, malam Sabtu depa hari Sabtu kan, malam tu depa ada program lah, ijtima'. Lalu ada orang depa ada bagikan orang suruh jaga, pegang kayu je, jaga mundar mandir, pergi jaga, takut ada orang curi dan sebagainya. Jadi kita pun boleh buat benda yang sama. Okey, cuma iktikaf ni apa tuan-tuan? Iktikaf ni ialah dalam mazhab Syafi'i ialah apabila dia berniat untuk duduk, berniat untuk melakukan ibadah di dalam masjid walaupun seketika. Kalau dia masuk masjid nak ambil barang, maka tak jadi niat, dia tak jadi iktikaf. Kalau dia masuk masjid sebab apa, kawan ajak, jom kita tidur masjid malam ni, syok, ramai orang. Contohnya dekat UAE, jom kita tidur, kita tengok apa PL orang UAE. Ada orang kata ada orang bawa tilam, betul ke bawa tilam tebal tu tuan-tuan kat UAE sebelum terakhir? Kita bawa tilam Toto tu kan, dia angkut tilam betul-betul tebal tu, yang 7 inci tu. Ada. Jom kita tengok, kita pergi. Datanglah daripada Perak pergi sana semata-mata nak tengok tilam. Tak dapat pahala iktikaf. Tapi kalau tilam tu datang kemudian, tak apalah, kita nak iktikaf, tapi tak apalah, tengok-tengok jugalah. Dan iktikaf ni dia ada iktikaf wajib, dia ada iktikaf sunat, dia ada iktikaf sunat muakkadah, dan dia ada iktikaf wajib. Iktikaf sunat ni ialah iktikaf bila-bila masa saja iktikaf. Sunat masuk masjid saja kita niat iktikaf. Macam mana niat iktikaf? Macam tu lah. Kita masuk masjid, kita niat nak duduk, nak zikir, nak baca Quran, ataupun nak lepas solat ni nak duduk sekejap, nak tafakur, maka itu iktikaf. Itu iktikaf lillah. Kalau masuk masjid niatnya sebab lepas ni aku nak buka main Dota lah, main game lah, sebab tak ada orang, sini line kuat, tak dapat pahala iktikaf. Min aghrad ad-dunyawiyah, tak dapat pahala iktikaf. Tapi kalau dia memang niat iktikaf, aku nak lepas solat ni aku nak duduk, aku nak baca Quran, lalu lepas tu tengah baca Quran pun dah habis baca Quran, tak lagi dia tengok phone sekejap, itu still selagi mana duduk dalam tu still, sebab asal niat dia adalah memang untuk nak ibadat. Okey, iktikaf sunat muakkadah ialah pada 10 malam terakhir. Jadi sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Iktikaf wajib pula ialah apabila dia bernazar. Dia kata masuk 10 terakhir bulan Ramadan ni aku nak iktikaf. Dia kata aku bernazar nak iktikaf, wajib 10 malam terakhir wajib dia duduk dalam masjid, tak boleh keluar masjid. Sebab apa yang membatalkan iktikaf ialah dia keluar masjid. Bila dia keluar masjid, terbatallah iktikaf dia, melainkan kerana hajat ataupun darurat. Apa hajatnya?
nak beli makan, nak pergi makan, nak pergi toilet, nak hantar bini, nak ambil anak, keperluan yang mendesak yang tak ada orang lain dah. Nak hantar bini balik macam Nabi hantar Safiyah, nanti kita akan lihat. Nabi hantar Safiyah balik rumah ketika Nabi iktikaf. Kalau tidak maka terbatal, kena niat daripada awal balik. Kalau dia niat 10 malam terakhir, tak boleh lah. Kalau dia keluar saja-saja, dia nak pergi apa ni, tu ada pesta lah. Pesta apa tah? Pesta macam-macam lah kan. Pesta bulan Ramadan ke apa, dia nak pergi, maka terbatal iktikaf dia. Dan barang siapa terbakar iktikaf dia, nanti dia kena bayar denda lah. Itu kalau dia bernazar. Kalau dia tak bernazar, kalau dia masuk macam biasa, sunnahnya, kalau dia tak bernazar, sunnahnya memang 10 malam terakhir jangan keluar. Kalau dia keluar, terbatal iktikaf dia. Tapi dia boleh masuk balik, dia boleh sambung niat balik. Sebab Nabi pun iktikaf, nanti kita akan lihat macam mana ya. Itu adalah sunat iktikaf. Kita boleh buka kitab fiqh kalau nak terperinci, tapi tak apalah. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu. Inilah hadis yang seterusnya. An Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat turajjilun an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya bahwasanya dia telah menyikat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyisir rambut, turajjilu, menyisir rambut Nabi ketika dia tengah haid. Ya. So sentuhan orang yang haid kepada orang yang dia, jadi kat sini juga dalil menunjukkan orang yang haid ni, orang yang haid tidaklah dia bernajis. Sebab di sana ada pandangan, Syaz mengatakan orang haid ni dia najis. Dan pandangan ni ditolak awal-awal lagi oleh Nabi, sebab ini adalah perangai orang Yahudi. Orang Yahudi ni apabila perempuan dia haid, dia akan suruh tidur tempat lain. Tak boleh sekali, tak boleh bersekali, tak boleh bersentuh pun, sebab dia dah najis. Dan benda ini masih berlaku sampai zaman sekarang. Masyarakat India. Saya tak tahu India dekat Malaysia atau India dekat India. Ada. Saya tahu, saya tengok filem. Kalau dia haid, dia kena tidur jauh dan tak boleh tidur sekali dengan suami, sebab dia dikira najis. Tapi Islam awal-awal lagi, tengok tamadun Islam awal-awal lagi Nabi datang dan Nabi dah kritik benda yang macam ni. Perempuan tak nak najis. Okey. Dan dia dalam keadaan haid dan dia pegang rambut Nabi, dia pegang kepala, dia sikat rambut Nabi. Sedangkan Nabi iktikaf. Macam mana tuan-tuan? Bayangkan macam mana Nabi iktikaf? Aisyah duduk daripada rumah, Aisyah tak masuk masjid. Sebab Aisyah haid, tapi dia dan Nabi tak keluar masjid, tapi Aisyah sikat rambut Nabi. Macam mana? Macam mana? Kita tak fikir banyak, kita baca je hadis ni ya. Okey. Fi hujratiha, dalam bilik dia pula tu. Lagi pelik. Bilik Aisyah, Nabi duduk dalam masjid. Tangan Aisyah ni panjang ke keluar tak kan? Sikat. Jawapannya ialah iaitulah wa kana la yadkhulul bait illa li hajatil insan. Jawapannya ialah sebab rumah Nabi betul-betul sebelah masjid. Betul-betul rapat. Rumah Nabi tu langkah selangkah masuk masjid. Sebab tu yang kita pergi, kan kita lepas pergi ke Raudah, sebelah Raudah apa? Rumah Aisyah. Rumah Aisyah itulah yang makam Nabi, makam Abu Bakar dan makam Umar. Ya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sebab Nabi wafat di rumah Aisyah, maka Aisyah buat partition. Aisyah radhiyallahu buat partition rumah dia, satu untuk makam Rasulullah dan satu rumah dia. Abu Bakar wafat, ayah dia pula, ayah Aisyah pun disolatkan dimakamkan di sebelah. Umar wafat, Umar pun bagi wasiat kan untuk ditanamkan juga di situ, maka ditanamkan di situ. Dalam riwayat ketika itulah apabila Umar dimasukkan ditanam itu, barulah Aisyah keluar, dia cari rumah lain, sebab dia kata Umar bukan mahramku. Ada sebahagian riwayat lah. Okey, baik. Sebab dia kata dia malu. Yalah Nabi, lepas tu Abu Bakar bapa dia, Umar tak ada kaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata Aisyah kata wa kana la yadkhulul bait. Nabi SAW tak pernah masuk rumah walaupun sebelah rumah.
Nabi tak pernah masuk rumah ketika dia iktikaf melainkan illa li hajatil insan, melainkan ada hajat. Hajat dia buang pergi toilet, pergi tandas. Itu adalah hajat yang dibolehkan untuk keluar dan tak terbatal iktikaf. Ataupun ada darurat, tiba-tiba masjid terbakar, aku tengah iktikaf, tak nak, biarlah kamu keluar. Bomba datang pujuk, keluarlah. Tak nak, aku tengah iktikaf. Tak boleh, kena keluar. Kemudian wal marid, dan juga ketika sakit, fama as'alu anhu illa wa ana marrah, dan aku tidak pernah maka aku tidaklah bertanya kepadanya kecuali sambil lewat sahaja, sambil lewat sahaja. Nabi keluarkan kepala, Aisyah pun sikat daripada bilik Aisyah, sikat sebab sebelah sahaja. Okey, baik. Hadis yang seterusnya, ada 2 hadis lagi sikit lagi. An Umar bin Khattab qala qultu ya Rasulullah inni kuntu nadartu fil jahiliyah an a'tikaf laylah wa fi riwayah yawman fil Masjidil Haram qala fa awfi bi nadrika wa lam yadhkur bi ba'd ar-ruwah yawman wa laylah. Umar bin Khattab ketika dia masih dalam jahiliyah, belum masuk Islam, dia pernah bernazar untuk beriktikaf di dalam Masjidil Haram. Maka Nabi kata maka kamu kena aufi, kamu kena tunaikan nazar kamu, kena juga siapa yang bernazar nak iktikaf kat Masjidil Haram, maka dia kena tunaikan. Dia kena tunaikan, tuan-tuan. Saya bernazar nak iktikaf kat Masjidil Haram, maka dia kena tunaikan. Nak tak nak kena cari waktu. Tapi kalau dia bernazar, aku bernazar untuk iktikaf dekat Masjid Putrajaya contohnya, maka dia iktikaf mana-mana masjid pun boleh. Ini dalam kitab fiqh. Sebab tidak ada beza antara masjid di Ipoh dengan masjid di Putrajaya. Maka dia boleh iktikaf di mana-mana pun, yang penting dia tunaikan nazar. Tapi beza kalau dia iktikaf, dia nazar spesifik. Dia kata nak iktikaf kat Masjidil Haram ataupun dia nak iktikaf dekat Masjidil Nabawi, dia kena iktikaf. Kalau dia kata aku nak iktikaf malam, maka dia kena masuk selepas ghurub syams, selepas maghrib kena masuk, esok selepas fajar baru dia boleh keluar. Kalau dia kata aku nak iktikaf sepanjang hari dan malam, maka dia kena daripada pagilah iktikaf, kena datang masuk sebelum subuh, esok selepas subuh baru keluar. Okey, boleh hadis yang last. Hadis ni panjang, daripada Safiyah binti Juhai. Safiyah ni tuan-tuan, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya isteri Nabi yang Huyai ni adalah orang Yahudi. Satu-satunya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang daripada keturunan Yahudi. Yahudi ni musuh Islam ni. Musuh. Sebab itu Safiyah ni orang jealous. Isteri Nabi jealous. Yang pertama bukan sebab dia Yahudi sangat pun. Sebab dia cantik. Perempuan biasalah kan. Safiyah ni cantik. Dia pendek-pendek tapi dia cantik. Sehinggalah apabila satu malam orang pakat nak datang nak tengok Safiyah ni. Dia cantik. Orang perempuan sendiri datang ketika Nabi balik daripada perang Khaybar. Perang Khaybar. Dia adalah tawanan perang Khaybar. Safiyah ni tapi janda berhias. Kita lagi macam itulah. Janda yang cantik pernah kahwin 2 kali. Kali pertama cerai, kali kedua kahwin, dan isteri dia, suami dia juga bapa dia adalah meninggal ketika perang Khaybar. Perang Khaybar ni orang Islam pergi lawan dengan Yahudi dekat Khaybar. Lalu Safiyah ni tak ada siapa dah. Dia ada satu orang sepupu dia. Dia ada satu orang sepupu. Sehinggalah orang sepupu ni dia ambil sebagai budak hamba. Kalau ikutkan Dihya Al-Qalbi, satu orang Dihya Al-Qalbi ni orang Islam. Dia datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku nak budak, aku nak hamba." Kan daripada tawanan tu perempuan atau budak dia boleh jadi hamba. Dihya Al-Qalbi datang, aku nak hamba. Lepas tu Nabi kata, "Pilihlah mana." Lalu dia pilih Safiyah. Cantik kan Safiyah, hamba. Lalu orang bagi tahu Nabi, "Wahai Nabi, dia ni anak pembesar Yahudi. Huyai ni pembesar Yahudi. Orang kaya. Jadi tak layak, macam seolah-olah daripada tengok Nabi meraihkan dan sahabat pun meraihkan. Walaupun meraihkan, dia tak layak untuk nak jadikan hamba kepada sebarangan. Lalu sehinggalah akhirnya Nabi sendiri ajak dia masuk Islam dan dia terima. Sebab Safiyah ni memang dah nampak kebenaran Islam tu awal-awal lagi. Sehinggalah apa yang berlaku ketika tu,
Sehinggalah akhirnya dia berkahwin dengan Rasulullah. Selepas dia masuk Islam, Allah perintahkan Nabi untuk kahwin dengan Safiyah dan kahwin dan bersama dengan Nabi, sehinggalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ketika malam pertama dia duduk kat luar berkawat, berjaga. Dia kata, aku takut tiba-tiba Safiyah ni bunuh Nabi. Dia takut. Pasal apa? Bapak dia baru kena bunuh, suami dia baru kena bunuh, saudara lelaki dia baru kena bunuh. Tetapi Safiyah, subhanallah, Allah SWT lembutkan hati dia masuk Islam dengan rela. Bahkan dia menjadi orang yang sangat sayang kepada Nabi SAW. Dan banyak kisah persengketaan, cemburu isteri-isteri Nabi berkaitan dengan Safiyah. Kita boleh cari cerita-cerita dia cantik-cantik. Nak cari kat mana? Google je lah. Senang kan sekarang. Kalau ada buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW, ada kisah macam Aisyah kata apa kat Safiyah, Zainab kata apa kat Safiyah. Dia orang selalu kata ni orang Yahudi. Safiyah relax, tahan je. Ni apa ni Yahudi? Okey, walaupun dah masuk Islam. Okey, jadi apa cerita dia? Okey, saya nak ringkaskan sebab kita nak balik dah. Cerita dia, satu malam Nabi iktikaf dekat masjid. Kemudian lalu mu'takifan fil masjid, maka aku datang ziarah Nabi SAW. Safiyah datang rindu kepada Nabi, datanglah ziarah sebab iktikaf 10 hari. Safiyah rindu kepada Nabi, datang ziarah Nabi. Kata datang ziarah Nabi, menyembang. Lepas tu dah malam Nabi pun hantarlah Safiyah balik rumah dia. Kan, itu antara keperluan. Nabi risaukan isteri dia. Nabi risaukan kalau jalan seorang jadi apa, Nabi pun hantar. Lalu ada satu orang lelaki daripada Ansar nampak Usamah bin Zaid. Bila dia nampak Rasulullah SAW dengan satu orang perempuan, terus Rasulullah panggil, mai. Dia kata, ni Safiyah isteri aku. Zaman dulu kan tutup, isteri Nabi kan tutup, tak nampak. Ini Safiyah isteri aku. Apa kata Zaid ni? Apa kata Usamah bin Zaid? Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, subhanallah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku takkan buruk sangka lah dekat engkau ni, itu memang isteri kamu. Tapi apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berlari-lari dekat manusia. Dekat mana? Dekat darah, tempat salur darah. Seolah-olah kita punya salur darah ni duduk berjalan lari kan. Duduk berjalan, naik di pam semua tu, kat badan pergi kaki, pergi kepala. Macam tu jugalah syaitan menguasai dekat dalam badan kita. Sebab itulah hari-hari jangan pernah kita jangan lupa untuk kita zikir pagi dan petang, isti'adzah, minta perlindungan daripada syaitan, minta perlindungan daripada was-was syaitan, minta perlindungan daripada khutuwat syaitan, daripada planning syaitan kepada kita. Dekat sini menunjukkan dari satu bab ialah menunjukkan bahawasanya walaupun kita rasa kita ni warak macam mana sekalipun, tetapi kita tidak boleh nak menafikan was-was syaitan ni, bisikan syaitan yang akan menyebabkan orang sangka buruk. Oleh kerana itu, kalau bawa bini yang ada perudah sebagainya, kena letak name tag. Kena letak name tag. Takut orang tengok ataupun kawan tu sebenarnya tak perudah, tiba-tiba dah berperudah dah. Sagi sampai berita, bini kamu tu, suami kamu kahwin dua. Pernah jadi kahwin, aku nampak dekat dengan perempuan lain, pakai purdah punya, baik punya. Kawan ni dah gelak-gelak. Pasal apa? Dia tu lah yang dah pakai purdah. Dia dah pakai purdah. Kawan tu saya lah tu, nampak kat mana? Tu ni sini. Oh, saya lah tu. Oh ya ke? Kawan ni dah telajak dah. So pakai name tag. Aku suami Haji Hashim, aku isteri Haji Hashim. Boleh. Tak adalah sampai macam tu, tapi sebab apa yang berlaku waktu Nabi tu ialah malam, tengah malam, tengah ada fitnah, dan Nabi nampak satu orang dan Nabi terus panggil. Maksudnya kalau kita macam tu, jangan kita walaupun kita sangka, orang takkan buruk sangka kepada aku ni takkanlah orang buruk sangka kepada aku. Orang akan buruk sangka. Jadi kadang-kadang dia tersalah. Syaitan ni pandai. So memang kita kena, kalau boleh keluar daripada fitnah, bagi tahu. Saya dulu kahwin, saya sebagai penutup, saya kahwin awal waktu zaman universiti sekali. Zaman universiti. Jadi final year. Jadi kami dating dekat library. Bukan dating lah.
sekali lah library. Saya pakai jubah. Silap saya tak letak time tag. Ini suami kami dah kahwin ataupun letak belakang kan. Ada orang tegur, ada orang pandang, sini couple kat UIA Universiti Islam. Makan sekali, ada je muka-muka tak puas hati pandang kan. kita tak boleh nak salahkan dia orang. Bagus dia orang ada tak puas hati, dia ingatkan kita couple ke apa semua kan. Yalah, muka pun student lagi kan. Jadi itu antara sebab itulah yang disunatkan untuk menghebahkan perkahwinan. Walimatul urus tu adalah disunatkan untuk dihebahkan. Kalau di negara Arab bila kahwin dia tembak, dia tembak guna senapang. Yang perempuan pun sama join tembak, guna senapang. Lagi satu dia naik van dia kena kat sini, tak tahulah. Jadi itulah antara faedah yang kita dapat daripada hadis-hadis berkaitan dengan puasa. Wallahu alam bisawab. Apa yang baik datang daripada Allah SWT. Ada soalan? Dia nak balik dah ni. Boleh ke tarawih 8 rakaat, 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam? Okey. Jadi solat malam kata Nabi SAW mathna. Fa idza khusyiyat al-fajr fa'utiru biwahidah. Kalau kamu takut fajar maka boleh witir dengan 1 rakaat. Oleh kerana itu maka majoriti ulama mengatakan bahawasanya solat tarawih bahkan solat qiyamul lail kena 2 rakaat. Yang dibolehkan 4 rakaat terus ni adalah solat sunat awabim, solat sunat qabliyah ataupun qabliyah kan, zuhur terus 4 rakaat. Terus 4 rakaat 1 salam. Begitu juga dan yang dibolehkan ialah solat sunat witir, terus 3 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam, tapi kena ada duduk tasyahud. Tapi kalau qiyamul lail selain witir disunatkan, bahkan sebagian ulama mengatakan kena 2 rakaat. Tapi apakah boleh? Sebagian ulama kata boleh. Witir 3 rakaat 1 salam, saya dah jawab tadi. Boleh, dibolehkan. Sekali-sekala buatlah. Bahkan Nabi pun pernah buat 3 rakaat 1 salam. Bagi tahu jemaah, hari ni kita buat 3 rakaat 1 salam, pelbagaikan. Sebab orang suka rare kan, kita pelbagaikan lah. Tapi pelbagaikan tu, pelbagaikan dalam bentuk sunnah juga. Jangan pelbagai reka. Macam-macam rekaan sekarang kan. Mereka wallahu a'lam bishawab. Yang baik datang dari Allah SWT, yang tak baik adalah daripada kelemahan saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa iyyakum barakallahu fikum.